Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya buka majlis ini untuk kita berbincang sedikit tentang 5 jenis manusia yang mungkin toksik dalam hidup anda dan mungkin anda harus nyahkan. Dan perkataan nyahkan tu mungkin kita kena definisikan secara positif. Bukan nyahkan tu macam kita meluat dan kita campak keluar macam kita ni perfect sangat. Tak. Kita menggunakan perkataan nyah tu dalam arti kata kalau boleh kita nak jauhi atau kita nak hindari disebabkan mereka sudah mula mengganggu hidup anda. Itu maksud saya. Sehingga kan kita diiktiraf sebagai menzalimi diri. Nombor 1. Dengar, nombor 1, kalau mereka atau kawan anda ni kawan bukan saya cerita orang luar ni orang yang you kenal, okey, maka kalau nombor 1 iaitulah orang yang suka komplain. Kerja dia tak ada lain komplain dan mengeluh atau suka whining. Orang putih kata whine. She or he like to whine. Asyik nak komplain. Kalau dia jumpa you, tak ada kerja lain. You sampai kadang-kadang nak dengar tak dengar sama banyak je. Sebab kawan you buat macam dengar. Ini yang masalahnya. Sebab you orang yang sopan santun, maka kadang-kadang yang bersopan dan santun ni lah kena lantun betul-betul. Dia lepaskan dia punya keluhan. Asyik komplain ada je tak kena. Tempat kerja tak kena, aircon tak sejuk. Okey, kadang-kadang dia tak peduli lagi. Sebab apa? Kalau tempat ada 2-3 orang kawan lagi yang ramai-ramai, dia lebih suka jadi macam dramatis sikit. You akan nampak dia dramatik. Dia suka jadi center of attraction. Maksudnya dia suka menjadi tumpuan. Kalau orang tak peduli kat dia, dia rasa macam out pula. Dan orang-orang macam ni, kalau you risau sangat, kalau you tengok, yang peliknya, mereka ni sensitif. Yang sensitif ni yang menjadi you susah sikit, betul tak? You pula jenis yang tak suka melukai sesiapa ataupun menjadi orang tak happy. You suka menjaga hati orang. Maka kadang-kadang dia orang ni sebab dia orang sensitif. Dia dah lah suka mengeluh. Lepas tu kalau you tegur je sikit, dia melenting. Dia tak suka. Dia mengajuk. Pernah tak dalam WhatsApp group, dia suka cerita, dia suka ambil attention dan dia suka komplain tu tak kena ni, tak kena. Tapi bila you tegur je sikit dan teguran you positif pun, bukan teguran you macam marah ke apa-apa, tak boleh. Dia left the group sampai 2-3 minggu. Lepas tu nak tunggu pula orang lain suruh bawa bekas sirih untuk bawa masuk dia balik ke dalam grup you. Ada tak orang macam ni? Penat kan? Bila you jadi penat macam tu, kalau sekali tak apa, 2 kali tak apa, saya bagi nasihat pada anda sekalian. Sistem saya 3 kali. Kalau kali ketiga masih lagi buat perangai yang sama, goodbye. Bukanlah kita kata aku benci pada engkau, tak ada cerita apa-apa. Senyap, sunyi, sepi, hilang aja. Bermaksud you tak perlu berjawab dan dia bukan bos you dan dia tak perlu mengarah you buat apa-apa. So you kena elak, lari jauh-jauh kalau boleh. Kalau terpaksa bertemu saja, buat dek aja. Maksudnya jangan buat macam dia musuh you pula. Tidak. Sebab tu malam ni yang bagusnya kita bukan nak bermusuhan, kita nak mententeramkan jiwa kita sebenarnya. Sebab kita dah sampai kadang-kadang terbawa-bawa dalam sembahyang pun, kadang-kadang ada sifat kita tak puas hati tu terbawa kepada tika sembahyang. Wah, bahayalah tu. Bahaya sangat-sangat. Okey. So boleh tak orang nombor 1 ni you jangan ambil pot sangat. Kalau dia selalu kata disebabkan orang suka bully dia ke komplain ke apa, you buat dek je. Boleh tak? So ni orang yang jenis nombor 1. Kalau ada, ni orang nombor 1 yang you kena tolak. Saya tak seharusnya menggunakan perkataan tolak ke tepi, seolah macam kita tak memaafkan. Kan kita ni orang yang let go and feel good. So kita let go lah. So takat tu je, tak usah lebih-lebih. Let go and kita carry on feeling good. Itu nombor 1. Kalau you tak let go, you nak feel good tak boleh. Tapi nombor 2 ni dahsyat. Okay. Nombor 2 ni saya rasa kalau you jumpa ataupun you tengah mengharungi mereka, termasuklah kalau you berpartner ataupun sudah lama berpartner tapi you masih boleh bertahan, kira baguslah, kira you terror lah. Orang yang tak suka mengalah, yang suka tu bagi dia punya arahan pada kita. Kadang-kadang dalam geng satu kawan-kawan ni juga 4-5 orang, dia lah nak atur semua. Kau duduk kat mana, kau buat apa, kau kadang-kadang order kita pergi mengopi pun
Dia kata, tak payahlah kau order ni 5 ais ni, kita ambil ni je lah cukup, katakan teh tarik je, semua teh tarik Muhammad. Dia, kita ni pasal kawan kan, dia kata okey lah. Sekali-sekali tak apa, tapi kita juga nak menjadi diri kita sendiri. Dia tak benarkan ataupun dia seolah jadi bos, dia suka mengatur, faham tak? Yang peliknya, dia pandai mengkritik pula tu. Semua benda dia pandai mengkritik. Macam dia tahu semua. Ada tak orang macam ni? Sebenarnya dia tahu sikit je, tapi nampak macam dia tahu banyak. Sebab dia suka kedepankan suara dia, dan dia suka make sure dia lead percakapan. Dalam kita sembang-sembang santai-santai tu pun dia nak ke depan juga. Dan kita ni kan suka, kadang-kadang orang ketawa, kita ketawa. So dia rasa macam orang suka pada cerita dia. Dan dia suka menggunakan perkataan I, tata I, asyik-asyik I, aku, family aku, bapa saudara aku, pak mentua aku, mak aku, semua aku lah. Okay, I all the time. Kita tak larat dengar lah perkataan I all the time. Tak tanya pun, dia nanti cerita dulu. Jadi ada tak orang kita nak kata dia jahat? Tak, dia bukan jahat. Dia orang yang baik hati, tetapi mungkin dia tak tahu yang dia buat tu menyakiti kita, ataupun sekurang-kurangnya kita nak fed up, tahu tak, kita nak bosan dah. Tapi itulah disebabkan kawan punya pasal, dan maka kita pun jadi buat, orang kata apa, absorb lah kita. Macam sponge, apa dia buat pun tak apa. Lama-lama kita tak boleh tahan juga. Okay? Sebab dia pasal kritik orang nombor satu. Kalau orang kritik dia tak boleh. Ini isu dia. Okay. Dan egoistik pula tu, maksudnya akulah mesti top. Dan kadang-kadang kita tahu dia tu tak ke mana pun, tak tinggi mana pun, tapi dia suka orang anggap dia tu on top, okay, and know everything. Bahaya juga ni kan. Dan dia selalunya hanya peduli pada diri sendiri. Dia tak peduli kita ni tengah sakit hati ke, tengah sedih ke, tengah kita murung ke, dia tak kisah. Dan kadang-kadang kalau you cerita pasal sakit you, dia cerita pasal sakit dia pula. Habis macam mana? Atau tak, kita ingatkan kita nak adalah tempat kita tumpang ni lah, kasih sayang dan sebagainya. Tak, dia nak dia dikasih sayang dulu, orang cerita pasal dia dulu. Inilah dia. Soal empathy tu, soal nak jaga hati orang tak timbul bagi dia. Dia saja yang besar, dan dia saja yang betul, dan dia boleh mengkritik orang, orang tak boleh mengkritik. Ni nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 ni ramai, dan saya mengharapkan anda bukan seorang daripadanya. Okay? Orang yang suka pinjam tapi tak reti bagi balik. Senang je saya cakap, you borrow but you don't know how to give back. Masa nak pinjam, lembut tu, besi pun boleh cair, you cakap, betul tak? Tetapi masa nak bagi balik, Masya Allah, kalau janji 2 minggu tak ada, 2 bulan tu kira baik lah kalau you bagi balik. Kadang-kadang dekat setahun buat dek lagi. Dan bila kita nak minta balik, macam kita pula buat jahat, macam kita pula mengganggu dia. Padahal kau yang pinjam aku punya, kata contohlah, ni lah buku ke, laptop ke, barang-barang gadget ke, ataupun kadang-kadang pinjam kereta pun, faham tak? Jadi saya bercakap ni bukanlah kita tak nak bantu. Memang you bantu, sebab tu you bagi, sebab you kesian kat dia. Tetapi dia tidak respect janji yang dia akan bagi balik. Kalau sekali tak apa juga, tapi kalau lebih pada 2 kali, you forget about him or her, please. Ini orang yang tak sepatutnya ada dalam hidup you pun. Saya dah kata tadi, jangan benci pada dia. You cuba ambil balik barang you yang berharga tu. Sama juga dalam perniagaan pun. Kalau dah janji, katakan supplier dah janji nak bagi dalam sebulan, kita dah bayar habis, dia patut dah supply. Katakan produk ni ada 100 kotak. Okey, 100 kotak. Janji, okey, terlambat sikit lah, mungkin zaman PKP ni, kita faham. Jadi 2 bulan, okey. Tapi kalau dah jadi sampai 5 bulan, dah sampai jadi 6 bulan, itu bukan janji yang diakur, tak apa orang tu, janji yang tidak ditepati. Orang yang berjanji tak ditepati, soal pahala, dosa, semua tu saya tak masuk campur hari ni. Saya pertikaikan dari sudut psikologi pun dah tak betul. Pasal apa? Kita yang dizalimi ni, yang diambil kesempatan ni, kalau kita biarkan terus, dia ni jadi mengana-gada, dan kita macam membajai dia.
kita terus baja sampai pokok tu jadi subur. Rupa-rupanya dia bukan pokok yang mengeluarkan bunga yang cantik, bahkan keluar racun untuk kita. So you ambil balik barang you, selesaikan file tu, habiskan kes tu, tutup kes tu cepat-cepat. Jangan pula you biar kereta yang you pinjamkan bagi dia sampai bila-bila. Itu tak masuk akal lah. Buat, make sure you dapat balik harta you yang sepatutnya, dan lepas tu sila. Thank you very much, we are still friend. Boleh tak boleh? Memang pernah kita kena buat macam tu. Okay? Orang yang berniaga memang selalu kena macam-macam ini kan. Itu kalau dia mungkir janji tentang bahan atau barangan. Tetapi kalau you janji dengan katakan waktu pun, ni yang selalu berlaku, janji timing. Saya faham kalau lambat 5 minit, janji katakan nak jumpa pukul 3, dia datang 3-5 minit, okey, kita faham. Hari tu katakan traffic jam, lagi kita faham. Kalau sampai 3.30 ataupun sampai pukul 4 pun dia telefon sampai berpeluh-peluh, dia pun kita tahu dia cuba nak sampai, kita faham. Tapi ni tak ada angin, tak ada ribut, tak ada traffic jam. Hari Ahad pagi pukul 11 nak jumpa katakan ke Empire, nak ajak makan sekali pukul 12 nanti. Okey, kita bertemu pukul 11.30. Kita dah sampai pukul 12, dah booking tempat semua, sampai pukul 12.30 pun tak sampai, pukul 1 pun baru nampak bayang. Lepas tu tak minta maaf pula, buat cerita, kawan-kawan lain pun buat-buat tak nampak dia sampai. Orang macam ni kalau boleh sekali tak apa, 2 kali tak apa, 3 kali tak payah jemput lagi dah. Saya bukan kata you harus bermusuh-musuhan, bukan niat saya pada malam ni, tapi saya selalu dapat orang yang bila dia jatuh sakit nanti, ini ada kaitan dengan sakit. Kalau tidak, buat apalah saya duduk malam ni nak buang masa you kan. Ni ada kaitan dengan sakit. Sebab antara jiwa dengan tubuh kita, dia dua beradik. Kalau jiwa kita terseksa, kita pura-pura everything is okay, tapi sebenarnya tak okay. Faham? Ini antara kawan. Sama juga kalau yang dah berumah tangga, kalau suami dengan isteri pun kalau janji, kalau tak ditepati, inilah jadi ceritanya. Sekali tak apa, 2 kali tak apa, kalau 3 kali dan berkali-kali, takkan makan dalam. Bila makan dalam, lama-lama dia keluar tak? Daripada dalam lah keluar yang kita nampak pelik-pelik tu. Kadang-kadang kalau doktor check tengok tak ada sakit apa, you masa pergi klinik tu doktor check blood pressure okey, diabetes tak ada, mata masih terang, liver function okey, kidney buang air kecil semua normal. So what? Isunya ialah isu yang kita bertopeng tu tadi. Dengan kawan kita punya pasal, dengan partner kita punya pasal, kita boleh keluarkan, menerbitkan simptom-simptom yang pelik-pelik. Senak perut nanti, jadi letih, lesu, jadi tak bersemangat, kadang-kadang merosakkan kita punya thyroid, kita punya insulin, blood pressure lagi. So tuan-tuan dan puan sekalian, tolong tengok orang yang berjanji yang tak tepati tu. Kalau lebih pada 2-3 kali, tolong nyahkan. Nombor 4 pula, orang yang suka mengumpat. Gosip, saya tak kira lah, you gosip secara direct ke, you gosip melalui you punya WhatsApp group ke, atau dengan you sama dia, you tengok-tengok asyik tak ada kerja lain, asyik mengumpat je kerja. Kecuali kalau you pun suka mengumpat, jadi you tak rasalah perbezaan. Tapi kalau you orang yang tak suka membawang, you suka cool, dan you tak suka ambil peduli, tak suka ambil pot hal orang yang tak ada kaitan dengan hidup you, tak ada relevan langsung tentang hidup you, tak pasal-pasal you pula buat apa tu komen yang bukan-bukan. Siapa bagi permission pada you? Nowadays is free, so nak kata apa pun boleh, zaman-zaman internet ni kan. Kalau you tahu dia jenis yang tak ada kerja lain, suka mengumpat je, tolonglah, tak payah. Sebab dari segi dosa tu satulah, tetapi dari segi kehidupan kita, orang yang suka mengumpat, sebenarnya mereka hancur dalam. Sebab dia tak ada lagi respect pada diri dia. Sebab apa? Bila dia boleh nak condemn orang, nak komen tentang orang, lepas tu nak cerita pada orang lain lagi, dan sonok pula kalau orang lain tambah tolak lagi, memanas-manaskan, tuang lagi minyak, bagi terbakar lagi. Malam sebelum tidur, dia tak akan boleh tidur selagi partner dia tak dengar cerita pasal apa lagi. Kadang-kadang partner dah tidur, dah berdengkur, dia masih lagi ngongek-ngongek. Kalau ada orang macam tu dalam hidup you, tolong buat dek aja, boleh tak? Sebab kalau yang boleh nyah, you boleh nyah lah. Tapi kalau you dah berumah tangga, kalau orang yang suka macam tu, you nak bubuh dia kat mana? Saya nak beritahu, takkan nak nak berpisah just because of mengumpat, tak. Jadi tuan-puan sekalian, nombor 1 syaratnya, you bukan kaki menggosip ataupun membawang. Kalau you kaki juga, tak ada
you tak akan nampak dia punya friction pun, you tak akan nampak pedihnya sebab you suka, you pun mencari habuan cerita baru, betul tak? So jangan terlibat dengan orang yang suka gosip, mengumpat ataupun yang mulutnya sentiasa orang kata apa, gian je nak cerita pasal orang yang tak sepatutnya. Faham? Terutama sekali benda yang tak elok lah. Kalau menceritakan benda perihal elok sebagai contoh yang baik, itu bukan mengumpat, betul tak? Baik. Okey, last, nombor 5 ialah orang yang suka jatuhkan orang lain sebab dia nak naik. Ada tak? Ada tak kat office ke, kat dalam persatuan ke, sekarang ni kat surau masjid pun ada macam tu. Masya Allah, saya kadang-kadang naik berang juga tengok perangai-perangai manusia ni. Bukanlah saya perfect, tak. Tapi kita sekurang-kurangnya tahu apabila kita buat kesalahan, sama ada kita tengah mengumpat, kita kena sedar. Kalau kita tak sedar kita tengah mengumpat, itu yang menjadi dia panas, jadi hot story tu. Sama juga kalau you tengah backstabbing, tengah tikam belakang. Sebab apa? Sebab you nak bagi, mungkin orang tak suka pada si sipulan ni supaya you boleh naik. Kalau ada orang macam ni kadang-kadang orang sebut sebagai dalam 3 muka. Zaman sekarang ni bukan ada 2 muka, ada 10 muka pun. Dia ada banyak WhatsApp group, orang iktiraf orang-orang macam ni sebagai orang yang munafik. Depan cakap A, belakang cakap B. Nanti besok-besok dia duk cerita kat you ni pasal orang ni, dia tikam sampai you pun jadi tak suka kepada sipulan ni. Tapi you mana tahu bila giliran you pula yang akan dia tikam lagi sekali. Asalkan dia boleh naik, orang macam ni dia tak peduli langsung. So tolak ke tepi grup-grup yang banyak mengumpat pun, you left aja. Leave. You tidak ada hutang dengan sesiapa pun. Saya ulang lagi sekali, you tak ada hutang dengan sesiapa pun. Macam mana kita boleh tahu? Sebab bila you sakit besok, dia tak akan bayar 1 sen pun kat you. You lah sengsara seorang-seorang. Jadi you tak perlu berjawab dengan mereka. Yang ada ciri-ciri 5 tadi, tolong nyahkan semua sekali. Jangan risau macam mana perasaan dia tentang apa yang tindakan you buat, ataupun you menjauhkan diri. You rasa-rasa, oh apalah dia nak kata nanti kat I dah kawan dengan dia lama, nampak sangat nanti. Don't worry friend. You ingat dia duk fikir pasal you ke setiap saat? You agak-agak sekarang ni, orang yang you nak nyahkan tu, kalau you nyahkan terus pun, you rasa-rasa dia memikirkan dengan penuh perasaan emosional tak tentang you tak berapa dekat dengan you ataupun nampak jauh sekarang. You rasa dia boleh teringat-ingat ke? Tak ada. Orang memang mempedulikan tentang hal dia sahaja. So you jangan risau. Setiap manusia dia ada masalah yang besar sendiri. So dia akan fokus kepada masalah dia. Tentang you, mungkin dia terlupa terus pun. Kalau dia jumpa lain kali pun, Assalamualaikum, you jawab elok-elok, Waalaikumsalam, apa khabar, macam tu. Bertegur siapalah. Kan kita nak memutuskan silaturahim kan. Baik.